بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal, untuk terus kita melihat kepada sambungan daripada hari semalam kisah Nabi Musa alaihi salam, dan ini menemankan kita pada hari yang berbahagia ini untuk sama-sama kita melihat bahawa perjuangan tauhid itu bukan sekadar pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bermula seawal daripada Nabi Nuh, dia bermula lebih awal daripada itu dan diteruskan oleh Nabi Musa. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Ya. Ustaz Fazrul apa khabar hari? Alhamdulillah. Sihat semua ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah, kita nak menyambung kisah Nabi Musa ya. Betul, yang sebenarnya kita dah lihat dan ada bahagian yang amat menarik disebabkan oleh ahli sihir sudah pun bersujud, sudah pun menyerah dirilah ni ya. Dan kali ini kita nak lihat bagaimana dialog di antara ahli sihir, Nabi Musa dan juga Firaun dan juga Malak ya, pemimpin-pemimpin ataupun penasihat kepada Firaun. Jadi kita mulakan dahulu majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian? Alhamdulillah bertemu lagi kita, bersua lagi kita, pasti dan pasti pertemuan kita saat ini pertemuan bersama dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kalamullah, yakni Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus jadikan suratul Fatihah kekuatan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan perkongsian demi perkongsian, bacaan demi bacaan, ulangan demi ulangan bacaan suratul Fatihah ini saban hari bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat sedikit sebanyak memperbaiki bacaan kita dan juga memahami isi kandung daripada suratul Fatihah ini, insya-Allah taala. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima
kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi. Kita baca berulang kali, ya, tidak pernah bosan Ustaz ya membaca surah Al-Fatihah ini, kerana dalam otak kita, minda kita ini sebenarnya maksimum kita boleh mengingat pada satu masa memproses sampai 7 item. Dan 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah ini sebenarnya memberikan kesimpulan kepada bagaimana kita terus positif dalam hidup kita, terus berbuat baik, terus dengan husnuzan, ya, terus bersemangat dalam hidup kita. Sebabnya awalnya kita baca dengan nama Allah dan alhamdulillahirabbil alamin. Orang tanya macam mana pun, tuan-tuan yang berada di rumah, apa khabar? Jawapannya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala, kerana itu akan menyebabkan kalau kita ada stres ke, ada orang ke yang yang mungkin sakit, misalnya yang dalam keadaan banjir sekarang ini, beban itu akan kita letakkan ataupun kita ringankan dengan kembali kepada Allah yang boleh menyelesaikan perkara-perkara ini. Jadi kita ingin teruskan halaman ke 165 kita ini dengan melihat kepada sinopsis pada hari ini, iaitu pada ayat 121 hingga 122 menyambung kepada dialog yang diujarkan oleh ahli sihir yang bersujud beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diikuti dengan ayat 123 hingga 126 disambung kisah ancaman Firaun kepada semua ahli sihir yang sudah pun berpaling kepada iman pada waktu ini. Disambung pada ayat 127 hingga 129 konspirasi Firaun, propaganda bagaimanakah ia ingin menjatuhkan Nabi Musa dan pengikutnya. Diikuti ayat 130 pelbagai azab dunia pada keluarga dan pengikut Firaun kerana mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah kandungan daripada halaman 165. Kita baca bersama bermula dengan ayat 121 dahulu, kemudian kita akan terus sampai kepada ayat 127 insya-Allah. Jadi silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita mula halaman 165 ini. Kita nak baca sampai ayat 127 saya. Ya, separuh muka surat saya. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, jom kita mula baca untuk permulaan ini. Saya nak baca dengan Murattal Bayati ya. Kalau jadilah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca sama-sama. Bolehlah sekali-sekali tuan-tuan dan puan-puan rakam bacaan. Tuan-tuan ikut saya baca tu, record kan kat phone ke apa, nanti boleh dengar balik. Subhanallah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا
علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 121 hingga 127 menyambung kepada dialog, iaitu kalau sebelum ini kita melihat pada halaman 165, ahli sihir itu sujud, ya, sujud melihat kebesaran mukjizat tongkat menjadi ular yang boleh makan kepada ular-ular kecil yang mereka hasilkan dari tali temali. Jadi pada waktu itu bila mereka sujud itu mereka berkata amanna bi rabbil alamin, iaitu kami beriman kepada Tuhan sekalian alam ataupun Tuhan seluruh alam, iaitu Tuhan Musa dan Harun. Kalau kita perasan sebenarnya Rabbi Musa wa Harun, misalnya dalam surah Taha ada Rabbi Harun wa Musa, ya, dia terbalik. Jadi mengapa, ya, salah satunya ialah kalau dalam surah Taha itu banyak diceritakan tentang Nabi Harun, tugasnya apa sebagainya. Jadi kredit diberikan dahulu kepada Rabbi Harun wa Musa, ya, tetapi di sini yang banyak bertugasnya, kalau kita tengok dalam kisah ini Nabi Musa bercakap, Nabi Harun tak bercakap pun. Jadi diletakkan Rabbi Musa wa Harun. Sampai tahap begitu sekali Quran ini, cara memberi kredit, ya, memberi pujian kepada individu-individu. Dan penting, ya, kerana ini adalah lataif ataupun kelembutan, kesenian di dalam Al-Quran yang boleh kita jadikan sebagai panduan. Pelajarannya ialah kalau saya nak menghormati seseorang, mengikut tugasnya, ya, mengikut tugasnya, lagi banyak peranannya, maka itulah yang diangkat ataupun diberi kredit. Ada orang dia tak nak beri kredit, ustaz, ya. Dia kalau dia baru ni saya dapat seorang call saya. Dia doktor lah, dia buat tulisan selama 2-3 tahun di dalam satu akhbar, tapi nama yang keluar artikel tu ialah nama wartawan. Dan dia pergi komplain kepada majalah tersebut, yang bahagian editor kat situ tendang dia daripada menulis lagi kat tempat tu. Sampai tahap begitu sekali manusia nak cari kredit. Betul. Padahal sebenarnya dia tak buat kerja pun. Dia tak buat kerja, dia mungkin nak beritahu pada bos saya buat kerja. Tapi ini pelajaran penting yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini. Pada ayat 123, qala Fir'aun, ya, Fir'aun pun bercakap, kamu ni beriman sebelum minta izin daripada aku. Dia tanya kepada ahli sihir ini. Sesungguhnya hadza, ya, ini adalah satu muslihat yang kamu buat, ya, benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rancang di kota ini untuk mengusir penduduknya, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan ini. Jadi dalam surah Asy-Syu'ara ada kisah Nabi Musa, dalam surah-surah lain. Dalam surah ini, kalau dalam surah yang lain bila bercakap tentang nak keluarkan itu adalah pemimpin-pemimpin al-malak. Tetapi sekarang ini dah berada di khalayak ramai ni, ya, dah kalah dah Firaun dan terus saja ahli sihir itu sujud. Kesannya ialah apa? Kesannya ialah dia terus bercakap untuk publik, untuk umum. Dia kata makartumuhu fil madinah litukhriju minha, untuk mengeluarkan kamu semua. Jadi dia beritahu rakyat semua, sebenarnya ahli sihir ni dia buat satu plot, ya, plan untuk mengeluarkan kamu semua. Jadi dia nak minta dia punya pengaruh dia balik. Fasawfa ta'lamun, kamu akan tahulah. Okay. Jadi ini yang berlaku nak menunjukkan betapa sebenarnya ahli sihir ini sebenarnya adalah ilmuwan pada waktu itu. Ya, teknologi pada waktu itu adalah sihir. Jadi ini adalah ilmuwan profesional ataupun golongan ulama jugalah, ya, pada waktu itu yang menjadi selebriti penting kepada masyarakat. Jadi bila mereka ini ada ilmu,
dan menyerah diri kepada Rabbi Musa wa Harun, ini mencabar kepada Firaun. Maka Firaun bercakap bahawa dia beritahulah, ini bahaya ni, kita dalam bahaya, dia nak keluarkan kamu semua daripada negeri ini, baik kita buat sesuatu. Ya, fasaufa ta'lamun, kamu akan tahu perkara tertentu. Jadi apakah yang dibuat oleh Firaun? La uqatti'anna, ya, pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, kemudian aku akan menyalib kamu semua. Jadi ini kira dah pakai hujah tak boleh, akhirnya digunakan kaedah fizikal. Ya, ini yang berlaku pada pejuang-pejuang keimanan pada zaman dahulu, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala kita sekarang ini dapat al-Quran dengan mudah, ustaz ya. Kita boleh belajar daripada TV, daripada Facebook sekarang ini. Tuan-tuan boleh share di Facebook sekarang untuk beritahu kepada kawan. Betul. Tak payah lagi dah kita nak ditanya oleh pemerintah, okey kamu ni faham Quran ke tidak, ya, pasal pernah berlaku ya sekitar 100 tahun yang lalu dekat Turki dan banyak negara. Dan kata penyihir itu ayat 125, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya, jadi bila dah dikata aku akan salib kamu kalau kamu masih lagi beriman, dia kata in the end, bahasa Inggeris pula Ustaz ya. Akhirnya kami akan kembali pada Tuhan kami juga. Ya, wa ma tanqimu, apa yang kamu dendam sangat ni sebenarnya, ya, minna, daripada kami, illa an amanna, padahal kami ini percaya kepada ayat-ayat daripada Rabbina ketika datang kepada kami. Kami percaya je. Apa masalah kan? Tapi bagi Firaun ini mencabar kepada apa yang beliau komplotkan, ataupun dia hilang pengaruh kan. Pasal orang-orang ni tadi kalau kita perasan Ustaz ni dalam muka surat 164, orang-orang ni orang bijak kan. Bila orang bijak, dia sama ada dia akan tubuh parti sendiri. Betul. Ataupun kalau dia duduk bawah saya dapat nama. Bukan saya lah ya, kalau tidak Firaun dapat nama kan. Okey. Jadi ini tentang bagaimana politik berlaku pada zaman Nabi Musa, dan ia juga berlaku sepanjang sejarah. Betul. Ya. Dan pada ayat yang ke-126 ini mungkin nak minta Ustaz baca sekali lagi, pasal ayat ini bercerita tentang ahli sihir, dia percaya beriman kepada ayati Rabbina. Ya. Ayati Rabbina. Tapi masyarakat umum yang ada pada waktu itu tidak bersujud. Betul. Okey, jadi nak ceritanya apa? Ialah ayat Allah ini bukan semua orang bila tengok sesuatu itu dia dapat lihat kebesaran Allah ataupun mesej daripada Allah. Yang orang-orang lain, rakyat-rakyat biasa ni, dia tengok wah hebatnya kan. Itu je lah. Betul. Ya, dia tak ada pula sampai sujud. Tetapi ahli sihir ini kerana dia ada ilmu dan dia dapat mesej daripada apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Dia kata ini bukan main-main ni. Betul. Pasal kalau sihir biasa dia tak boleh makan sesama sendiri. Dia boleh ni macam tu je kan. Tapi bila boleh makan, masya-Allah. Ini bukan sihir. Ini adalah, jadi orang yang berilmu dia tahu dia punya had ilmu dia. Betul. Dia bila orang yang tak berapa berilmu ni Ustaz ya, dia rasa bahawa dia boleh jawab semua perkara ya. Tapi kalau orang yang belajar dalam, kalau dulu saya belajar engineering kimia kan, saya bahagian kimia ajalah yang boleh saya jawab walaupun nama engineer. Kalau nak cakap pasal elektrik ke apa ke, no way man. Kan, tak pandai. Ya, dan itu jugalah yang berlaku kepada ustaz-ustaz ya, yang belajar, yang expert bahagian Quran. Dia tak berani nak cakap pasal hukum fiqh. Dia serahkan, tak apalah kan, pasal dia tahu bahayanya. Kalau saya lah kan, saya cakap dalam elektrik tu tak apa, kita buat macam tu saja kan. Okey, satu electrical engineer marah ya, tapi kalau meletup ya pada satu bangunan memang amat berbahaya. Jadi nak minta ustaz baca sekali lagi kepentingan ilmu dan juga apa doa yang dibacakan oleh ahli sihir pada ayat 126 ini. Silakan. Terima kasih Ustaz Fas. Betul, saya pun setuju dengan Ustaz Fas. Saya tahu ni jelas baca sikit-sikit, nak tadabbur tak pandai Ustaz. Itu yang nak saya tak ranum sampai sekarang ni Ustaz kan. Tunggu dululah, belajar dulu Ustaz ya. Kita teruskan. Jadi maksudnya betapa pentingnya ahli ilmu kan, sebab dia akan menjadi pegangan. Hatta boleh mengajak orang kepadanya ya. Kalau salah habis. Ya. Subhanallah. Baik, kita baca ayat yang ke-162. Tuan-tuan dan puan, mari 126 maaf saya, 126. Jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tanqimu minna illa an amanna
Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Itulah daripada ayat yang ke-126, dan engkau tidak menyalahkan kami melainkan kerana kami beriman, dan mereka berkata kami beriman kepada ayat-ayat kami, ya. Jadi pentingnya memahami mesej, ya. Mesej ini penting berbanding dengan mukjizat. Satu hal, mukjizat ini bagi orang tertentu sahaja yang boleh menghargai. Kalau mukjizat zaman kita ini nahwu, saraf, apa sebagainya ini, tetapi yang lebih penting untuk disampaikan mesej daripada Nabi Musa kepada Firaun, kepada rakyat, kepada ahli sihir ini ialah mesej keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mesej tentang integriti, tentang amanah, semua perkara itu lebih penting. Dan yang mukjizat dari segi nahwu, saraf, apa sebagainya ini sebagai dia istilahnya macam kalau kek tu ada krim dia. Dia mesej utama adalah keknya. Tapi krim tu tambahan. Bagi orang tertentu dia akan tengok sebenarnya perkataan Rabbi Musa wa Harun, Rabbi Harun wa Musa ini menarik. Itu krim. Tapi mesejnya apa? Mesti beriman kepada Tuhan yang satu. Jangan pula kita kagum pada Rabbi Musa wa Harun, Rabbi Harun wa Musa, tapi mungkin dari segi perjuangan keimanan dalam hidup kita ini kita tidak perjuangkan. Ya. Jadi ini isi daripada ayat 126, dan doa yang dibacakan ini sama dengan doa yang diucapkan oleh tentera Talut, Jalut, yang kita dah belajar dalam surah Al-Baqarah. Dan kita kena ingat bahawa Nabi Musa datang dulu, kemudian barulah bawahnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya, dan tenteranya, dan kemudian Nabi Sulaiman. Nak ceritanya apa? Doa ini dibacakan oleh ahli sihir. Rabbana afri alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami, limpahkan kami kesabaran. Wa tawaffana muslimin, bukannya wa amitna. Wa tawaffana dengan wa amitna dua-duanya meninggal, tapi wa amitna tu mati je. Tapi wa tawaffana, kami ini akan dibawa, ya, dibawa pergi, tapi sebenarnya ini bukannya daripada sini habis je. Kami akan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini doa yang diabadikan oleh tentera Talut, ya, terus mendapat kesabaran untuk kita juga amalkan. Kita membawa kepada perkataan kita pada hari ini, iaitu makara, iaitu rancangan licik ataupun menipu yang 43 kali diulang di dalam Al-Quran. Dan inilah tuduhan daripada Firaun kepada ahli sihir itu pada ayat 123, iaitu kamu sedang merancang perancangan yang licik, tetapi sebenarnya perancangan yang paling hebat adalah perancangan daripada Allah. Kita nak tengok apakah perancangan Allah. Kita berhenti sebentar, kita kembali semula untuk mengetahui babak seterusnya kisah Musa dengan Firaun. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian. Kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara mara kita yang mana sahabat-sahabat semua kini sedang dalam pemulihan ataupun rawatan COVID-19. Barakah Al-Quran, kita sama-sama doa agar sahabat-sahabat kita terus dikurniakan kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua senantiasa dilindungi dan dijauhi daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada wabak yang bahaya ini. Insya-Allah kita jaga kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, seperti biasa kita nak ulang kaji lagi pelajaran kita yang sebelum ni. Barangkali masa kita kecil-kecil dulu dah belajar tentang hukum nun mati atau tanwin. Jadi hari ini kita nak masuk nak kongsi lagi tentang hukum iqlab.
Hukum iqlab. Apa dia? Iaitulah hukum iqlab dari segi bahasa memalingkan sesuatu. Manakala dari segi istilahnya menukarkan lafaz sesuatu huruf kepada huruf yang lain. Tukar lafaz satu huruf kepada huruf yang lain. Apa dia huruf dia? Mari kita tengok. Iaitulah apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf iqlab, iaitu huruf ba, satu saja huruf iqlab, iaitu huruf ba, maka hendaklah diiqlabkan, yakni ditukarkan bunyi atau bacaan itu kepada huruf mim. Contohnya iaitulah ayat yang ke-129, wa min ba'di, bunyi nun itu tukar kepada bunyi mim, kan? Contoh sekali lagi, wa min ba'di, ataupun satu contoh lagi, sami'an basira. Itu dua contoh. Ataupun kalau kita boleh lihat juga disebut dalam ayat yang kita nak baca sekejap lagi, ayat 129, kan? Iaitulah wa min ba'di, kan? Ada setengah-setengah al-Quran ditulis atas huruf nun itu tanda mim, huruf mim. Dan kalau kita perhatikan ni dalam Quran yang saya guna sekarang ni, dalam Al-Quranul Karim, dalam Quran Amazing ni, memang ditulis di atas huruf nun yang mati itu bila bertemu dengan ba, dia tulis huruf mim. Kan? Wa mim ba'di, ayat 129. Sekejap lagi kita sama-sama baca insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi pada hari ini sambungan daripada tajwid kita Ustaz ya. Terus kita bersemangat membaca dengan cara yang terbaik. Ini adalah mukjizat zaman ini ya. Kalau zaman dahulu mukjizatnya adalah tongkat bertukar menjadi ular. Itu maksudnya dia menyebabkan orang akan wah ya. Dan zaman sekarang sebenarnya apabila kita makin mempelajari kepada al-Quran ini, kita harapnya ya jadi seperti ahli sihir ini yang dapat menghargai kepada setiap mukjizat yang hadir, ayati rabbina dalam ayat 126 tadi, sehingga kan mereka bersujud Ustaz ya. Ya, betul. Puncak kepada kita berinteraksi dengan al-Quran ini ialah bila kita dengar mesejnya, kita dengar kehebatan mukjizatnya itu, bukan sekadar kita akan cakap oh saya baru nampak, itu satu hal, tapi lebih daripada itu ialah kita akan bersujud ya, kita rasa bahawa ya Allah, lemahnya aku nampak kehebatan yang ada di dalam al-Quran itu. Jadi itu yang digelar ataupun diistilahkan dalam surah Al-Alaq, wasjud waqtarib ya, banyak bersujud kerana kita iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita nak meneruskan pada halaman yang ke 165 ini, ayat 128, tapi ayat 127 Ustaz ya. Tadi sambungan sedikit selepas si tukang sihir itu dia dah berdoa ya, afri alaina sabran wa tawaffana muslimin, katalah al-malak. Al-Malak ini adalah pemimpin pada waktu itu yang menasihatkan Firaun. Dia kata apa? Atadharu Musa. Kau nak biarkan Musa aje ke? Begitu ya. Kalau kita perasan kat sini, sebenarnya Firaun ini dia tak kuat sangat pun kalau tak ada kuncu-kuncu kat tepi dia. Pelajaran untuk kita ialah kalau kita ni jadi penasihat kepada seorang pemimpin, kita janganlah jadi orang yang bawa ideologi, idea yang buruk. Tapi kalau nasihat yang baik, okey, penasihat 100% okey. Yang kita tak nak adalah penasihat 25%. Kata penasihat 25% apa? Atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Dia kata, kau nak biarkan ke Musa ni membuat kerosakan? Dia pula cakap Nabi Musa membuat kerosakan. Wa yadharuka, iaitu dia meninggalkan kamu wahai Firaun, wa alihatak, dan juga Tuhanmu. Jadi walaupun Firaun ni mengaku Tuhan, tapi sebenarnya mereka percaya kepada Amun-Re, ya, kepada Tuhan matahari. Jadi mereka percaya kepada berhala, kepada matahari. Ini yang kita dapat trace, lihat dalam kepercayaan Mesir kuno pada waktu itu, ya. Qala, kata Firaun, Firaun ni dia ada soft spot sikit Ustaz ya dengan Nabi Musa. Jadi dia tak boleh direct kepada Nabi Musa. Dia cakap begini apa? Sanuqattilu, aku akan bunuh, kita akan bunuh abna'ahum, anak-anak lelaki, dan bagi anak-anak perempuan hidup, wa inna qaumahum qahirun. Jadi ini macam pernah berlaku. Ya.
Pernah berlaku bila ketika Nabi Musa nak lahir, waktu itu mimpi Firaun dan dia kata semua anak lelaki kena bunuh. Itu yang mak Nabi Musa masukkan dalam raga letak dekat Sungai Nil. Kali ini berlaku lagi sekali. Ya. Yang ini menyebabkan tak puas hatilah Bani Israel pada waktu itu. Apa kata mereka? Jom kita baca ayat 128 hingga 130. Baik, kita nak sambung bacaan kita sebahagian yang kedua pada muka surat 165 ni, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ayat 128 hingga 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, inilah daripada ayat 128 hingga 130 menyambung kisah kita Nabi Musa berdakwah kepada Firaun, kepada malak, kepada pemimpin ataupun penasihat dan juga kepada ahli sihir dan orang ramai, kepada seluruh orang. Ahli sihir yang ada ilmu mudah untuk beriman kepada ayat Rabbina, kepada ayat-ayat Tuhan kami. Dan selepas itu Firaun kata bahawa dia akan membunuh kepada anak-anak lelaki pada waktu itu. Ini kali kedua. Maka kata Nabi Musa kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru, mintalah tolong kepada Allah dan kita bersabarlah di atas penindasan ini. Ini adalah perjuangan kita, ya. Ini yang dinyatakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengambil tindakan untuk memberi semangat kepada kaumnya. Ini penting. Bila kita berjuang, kita ada kumpulan kita, organisasi kita, dan kita mungkin ada masalah di peringkat pengikut kepada pemimpin yang menindas, maka pemimpin yang memimpin itu perlu beri semangat, ya. Dan kalau kita tahu Nabi Musa beri semangat, maksudnya Nabi Musa pun bersemangat. Betul. Tak mudah pula kalau kena kecam sikit dia kata tak apalah, saya tarik dirilah daripada saya nak jadi pejuang kepada kebaikan ataupun kebenaran. Dia bila dah masuk gear 3 tu, terus gear 4, gear 5, jangan patah balik. Pasal kalau ketua pun lemah semangat ustaz, ya, jadi yang pengikutnya pun akan lemah semangat. Dalam ayat 128 ini Allah Nabi Musa berkata innal arda lillahi yurithuha man yasha min ibadihi, iaitu bumi ini akan diwariskan, akan ditakbir dengan izin Allah min ibadih, ya. Di dalam al-Quran ni bila bercakap tentang ibadih ini itu maksudnya hamba yang disayangi, ya. Dia kalau
dia ada ibad, ya, kalau contohnya dalam ayat 186 surah Al-Baqarah Ustaz, ya, tentang wa idza sa'alaka ibadi, ya, itu maksudnya hamba-Ku yang disayangi. Dia ada lagi satu perkataan abid, yang itu adalah hamba secara umum. Baik, wal aqibatu lil muttaqin, iaitu kebaikan yang baik pasti bagi orang yang bertakwa. Jika kita bertakwa, insya-Allah ada kebaikan. Ini motivasi daripada Nabi Musa yang amat bersemangat. Terus walaupun Firaun dah attack, nak serang. Tapi apakah balasan daripada pengikutnya, Bani Israel? Qalu udhina min qabl, kami ni telah disakiti, ya, sebelum ini, kemudian sekarang kau datang lagi bawa lagi penyakit. Ya, apa ceritanya? Waktu zaman dahulu nak dibunuh anak lelaki, ya, pasal Nabi Musa nak lahir. Kemudian bila Nabi Musa dah lahir ni, lagi sekali bila bawa kepada depan Firaun, kena lagi Bani Israel. Jadi Bani Israel ini dia komplain pada Nabi Musa. Dia kata, engkau ni memang menyusahkan kami, ya, kan? Ini perkataan yang datang daripada mana? Daripada orang yang lemah, Ustaz, ya. Bila orang lemah, orang yang dianiaya, dia tak nampak bahawa dia kena tekan oleh Firaun, tapi dia kata bahawa kau Musa memang menyusahkan kami. Padahal dia ni dah dekat Firaun tak bayar, ya, dia tekan untuk bawa batu yang besar untuk bina piramid yang kita boleh lawat dekat Mesir sekarang ini. Itu bukti penindasan, bukannya bukti kehebatan. Kalau ada orang cakap ini adalah bukti kemajuan Mesir, itu satu hal. Tetapi sebenarnya itu juga adalah bukti penindasan. Pasal apa? Pasal mereka tak dibayar, malah mereka menjadi hamba abdi pada waktu itu. Jadi antara jadi hamba abdi dengan mereka nak lawan dan keluar daripada kemelut itu, mereka kata bahawa kau ni memang menyusahkan, ya. Apa balasan Nabi Musa? Menarik. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum. Nabi Musa tak layan pun apa yang mereka cakap tu, yang kata menyusahkan ke tak ke. Dia tak ada pula, tak adalah, aku bukan menyusahkan kau, sebenarnya tak ada. Nabi Musa terus saja kata bahawa insya-Allah semoga Tuhan akan menghancurkan musuh-musuh kamu, wa yastakhlifannakum fil ard, iaitu akan menggantikan kamu menjadi pemimpin di bumi ini, fayanzura kaifa ta'malun, dan perhatikan bagaimana kamu akan lakukan. Jadi Nabi Musa beri semangat. Yang pertama, musuh akan hancur. Yang pertama, ya. Yang kedua, kamu akan jadi pemimpin, dan lihatlah, ya, kamu kena ingat kaifa ta'malun, bagaimana kamu memimpin. Kalau kamu dapat kuasa, bagaimana kamu memimpin, Allah akan tengok. Jadi ini adalah peringatan pada kaum Bani Israel. Penting juga nasihat ini untuk kita. Pasal kadang-kadang, Ustaz, ya, kita rasa macam saya ni dalam company ditindas, contohnya. Ataupun saya sebagai rakyat ke, betul, kalau ada yang kata saya ni tak dapat itu waktu tak ada kuasa. Jadi ketika tak ada kuasa tu, kita kena tegurlah, kita kena perjuangkan. Tetapi kalau dah ada kuasa, jangan pula kita pula yang menindas orang lain. Dia cycle, Ustaz, ya. Dia cycle. Dan ini yang berlaku pada Bani Israel. Sebahagiannya yang menjadi pemimpin lepas itu yang tidak bertakwa, dia tekan orang bawah. Dia tekan orang bawah kerana apa? Pasal dia kata alang-alang aku dulu kena. Dia buat perkara yang sama. Betul. Ya, dia ambil kaut untung banyak-banyak, harta banyak-banyak, dia tekan kepada orang bawah. Jadi kita tidak mahu jadi perkara tersebut. Dan apakah yang berlaku bila mereka terus berjuang bertakwa? Apa yang berlaku pada Firaun? Ayat 130 memberi pencerahan kepada kita. Kita baca sekali lagi, Ustaz. Baik, Masih Ustaz, ayat 130, iaitulah ayat yang terakhir dalam halaman kita 165 ni. Mari kita baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لعلهم يذكرون ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Nazim ayat 130, dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pengajaran. Jadi ini adalah yang berlaku pada Fir'aun, kerana mereka menindas menindas kepada golongan yang ingin berjuang, ingin berbuat kebaikan, takwa Bani Israel ini. Bani Israel buat perangai juga. Tetapi bagi Firaun, akhadna ala Firaun, apakah yang berlaku? Diseksa bisinin. Sinin ini adalah tahun. Dia sanah ini ustaznya. Dalam Quran dia ada sanah dengan am. Dua-dua adalah tahun. Tapi kalau digunakan perkataan sanah itu maksudnya tahun yang sukar. Tapi kalau am itu maksudnya tahun yang senang. Itu sebabnya dalam kisah Nabi Nuh itu beliau hidup selama alfasanah illa bihamsi am. Kan maksudnya 1000 tahun sanah maksudnya susah. Kecuali 50 tahun sahaja yang mudah. Tapi maksudnya Nabi Nuh memang hidup 950 tahun. Memang sepanjang hidup ni susah. Kan? Itu kefahaman kita bila guna perkataan bisinin wa naqsim minas thamarat, kurang daripada hasil-hasil tanaman, buah-buahan, la'allahum yadhakkarun, untuk diambil pelajaran oleh siapa? Oleh mereka dan juga untuk kita yang membaca pada hari ini. Sebenarnya siapa yang menindas sesuatu pemimpin, kepimpinan yang menindas orang bawah, rasuah, mudah untuk mengambil hak rakyat, sebenarnya bukan rakyat yang akan memberi kemarau kepada mereka, tetapi oleh Allah. Allah memberi kesan ekonomi jadi tak stabil apa sebagainya kerana perkara penindasan yang berlaku. Tetapi kalau katakan penindasan tidak berlaku, akhirnya Bani Israel ataupun sesuatu negara itu akan diberikan bantuan. Tapi kita kena ingat bahawa kebaikan yang Allah berikan itu untuk test, uji kita ni lepas tak ujian agar kita terus dapat kebaikan, ataupun selepas itu akan diranapkan semula. Membawa kepada situasi keseluruhan halaman 165 ini, itu kaedahnya ataupun Firaun marah kepada ahli sihir kerana apa? Kerana kamu pula beriman kepada Tuhan Musa wa Harun. Jadi ahli sihir sebelah kanan atas tu no fear, jangan takut. Okey. Dan bawah itu kata kata Firaun, yang bawah tu Firaun, kamu akan diseksa, dan sebelah kanan bawah tu Bani Israel yang menyalahkan Nabi Musa, engkau ni apa salah menyusahkan kami. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kita sebagai pengikut, kita kalau nak berjuang itu susah sikit tu biasa. Betul, jangan sampai kita dapat kesusahan yang lebih besar. Ini adalah senario politik yang disampaikan di dalam Al-Quran untuk pelajaran bagi kita. La'allahum yadhakkarun, membawa pada resolusi kita pada hari ini. Sama-sama kita perhatikan, selalu jaga status keimanan kita dengan membuktikannya melalui amal. Itu yang kita lihat pada ayat 126 sebentar tadi, iaitu watawaffana muslimin. Kita nak, kalau boleh, bila kita dapat ayat Allah, kita buktikan dengan amal seperti ahli sihir. Yang kedua, elakkan menjadi pembesar, pegawai orang berpengaruh yang memberi idea buruk dan propaganda kepada orang atas ataupun pemimpin setempat. Ini yang kita belajar. Jangan bagi idea-idea yang buruk. Kerana apa? Mungkin nasihat kita diterima, tapi ia adalah dosa besar, mengundang bala bencana kepada sesebuah organisasi ataupun negara. Yang ketiga, selalu melihat agar adanya sinar dalam setiap ujian keimanan, bukan menyatakan bahawa ini ujian menyusahkan kami, tak boleh menyebabkan kami tidak senang tidur. Padahal sebenarnya perjuangan itu adalah untuk kebaikan yang besar pada masa akan datang. Jadi ini yang kita doakan Ustaz, perjuangan hidup, perjuangan kepayahan ini, perjuangan akidah ini dirakam dalam surah Al-A'raf. Moga-moga kita terus dipimpin dengan doa daripada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, dosa mak ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami kekuatan, semangat dan juga keikhlasan menambah amal ibadah kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan apa juga ujian, cabaran dalam kehidupan kami
mendekatkan kami kepadamu ya Allah, bukan lebih menjauhkan kami daripadamu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita agar terus dengan semangat berjuang dalam hidup kita, sama ada kita memimpin dengan cara yang baik ataupun kalau kita ini dipimpin dengan cara yang tidak baik, teruskan perjuangan kerana itu adalah perjuangan akidah untuk membawa kebaikan kepada seluruh masyarakat. Kita akan bertemu dan kita ingin sebenarnya terus berjuang. Ini salah satu platformnya adalah tabung gerakan Quran Ustaz ya. Jangan lupa tuan-tuan, tabung gerakan Al-Quran tuan-tuan boleh menyumbang ya di nombor yang tertera di atas skrin. Mari kita tengok sama-sama. Iaitu nombornya akan tuan-tuan boleh hubungi untuk beri idea agar kita tak nak ya perjuangan kita ini ialah kalau ada servis-servis yang tidak baik ataupun ada orang yang mencadangkan rasuah ataupun keburukan, kita akan bantras sebantras-bantrasnya dan moga-moga tabung ini boleh menyebarkan lagi kebaikan kepada kempen yang sedang kita laksanakan. Kita bertemu lagi pada ulangan pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas agar kita terus berjuang sampai ke syurga nanti insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.